Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang diberkati Allah ini, dapat sama-sama kita berada di rumah Allah ini dan berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Kita menyambung bacaan kitab bimbingan mukmin, karang ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini yang dikarang oleh asalnya Ihya, karangan Imam Al-Ghazali yang diringkaskan oleh Syekh Abdul Qasim. Dan pada malam ini kita akan menyambung kembali tajuk adab-adab bergaul dan bermasyarakat. Dalam kuliah yang lepas, saya telah membaca beberapa potongan hadis Nabi berkenaan dengan kelebihan orang yang bersahabat kerana Allah Ta'ala. Orang yang bergaul, yang berkawan, yang bersahabat kerana Allah Ta'ala. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang menerangkan keadaan ini. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin memasukkan satu tajuk khusus, tajuk yang berkaitan dengan kelebihan berkasih sayang kerana Allah Ta'ala. Banyak hadis sebenarnya. Antara hadis yang tak dibaca dalam buku kitab bimbingan mukmin, sebagai contoh hadis yang terkenal, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang dapat bernaung di bawah naungan arasy Allah Ta'ala pada hari kiamat, hari yang tidak ada sebarang naungan melainkan naungan Allah, arasy Allah Ta'ala sahaja. 7 golongan tu antaranya ialah rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 laki-laki yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Dia bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Dah perempuan pun sama jugalah. Dah siapa-siapa sebab laki-laki ditaglib, umum saja sebenarnya. Dah pasal apa sebut 2 kalau ramai? Kerana nak berkasih sayang ni kurang-kurang 2. Kalau aku kasih kau tak kasih aku, itu gila bayang. Maka disebut 2 orang. Apapun kita kasih kepada saudara kita kerana Allah, itu adalah suatu perkara yang digalakkan dalam agama dan termasuk di dalam perkara yang mempunyai kelebihan yang besar. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga, Nabi sebut salasun, ada 3 perkara. Siapa yang ada ketiga-tiga perkara ni, dia akan mendapati halawatul iman, kemanisan iman. Ada 3 benda dalam hadis yang sahih sebut. Siapa yang ada 3 perkara ni, dia akan dapati, akan rasa kemanisan iman. Saya tak nak sebut semualah sebab kita nak baca kitab ni sambungan. Saya sebut sebahagian. Antara salah satu daripada 3 perkara yang Nabi sebut tadi ialah ayyuhibbal mar'ah, seseorang yang cinta kepada seorang lain, saudaranya, kerana Allah. Dia kasih kepada sahabat dia tu kerana Allah. Itu payah tuan-tuan. Kasih kerana Allah dan dia marah pun kerana Allah. Malam ni, sambungan hak malam ni kaitan dengan cinta kerana Allah. Yang dikatakan kasih ataupun cinta kerana Allah ni macam mana? Yang dikatakan tu dah hadis yang saya bacakan tadi, 3 perkara kalau siapa-siapa ada, dia akan rasa kemanisan iman. Antaranya, dia kasih kepada saudara seagamanya kerana Allah, dia marah pun kerana Allah. Baik, apa yang dikatakan kasih al-hubbu fillah kerana Allah? Imam Al-Ghazali sambung dalam kitab bimbingan mukmin. Dia sebut, kata pengarang, qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain, amin. Cinta yang hakiki yang didasarkan kerana Allah ialah apabila seseorang itu tidak mencintai orang lain kerana peribadi seseorang itu,
tetapi semata-mata kerana kebaikan-kebaikan yang akan diperolehinya di hari akhirat kelak dari sahabatnya itu. Yang dikatakan kasih kerana Allah ni tuan-tuan, tak, bukan kita kasih kepada saudara kita ni kerana tubuh badan dia. Pasal apa? Oh, pasal dia tu handsome. Bukan. Pasal dia tu kaya, kalau sekawangan dia dapat apa nak dia belanja makan. Bukan. Kalau setakat berkawan tadi kerana nak tumpang kawan tu, kekayaan kawan tu, itu bukan kerana Allah, itu kerana kepentingan dunia. Pasal apa kawan dia? Dia ni apa namanya, ada anak perempuan, contoh lawa, pokok nama tahu jadi menantu. Tak boleh. Itu bukan kerana Allah. Kerana dia ni orang besar, nanti dapat apa-apa hal senang nak dapat kabel. Itu bukan kerana Allah, itu kerana dunia. Baik, yang dikatakan kerana Allah ni semata-mata kerana kebaikan-kebaikan yang akan diperolehnya di akhirat kelak dari sahabatnya itu. Kebaikan yang kita boleh daripada sahabat kita tu bukan bentuk dunia, bentuk akhirat. Contoh, sahabatnya orang baik, bila kawan dengan dia, kita punya ditupang baik, jadi beranggap pun nak baik. Tu kerana Allah. Sebab berkawan tadi kerana nak tumpang akhirat, nak tumpang kebaikan-kebaikan yang sampai kepada akhirat, tu baru berkawan kerana Allah. Dia ni orang baik-baik, bila berkawan dia, kita pun rasa lega, rasa nak buat baik senang. Kalau begitu, itulah namanya berkawan kerana Allah. Bukan kerana kepentingan dunia, tetapi kepentingan akhirat. Awak tak? Berkawan kepada seseorang pasal apa? Kerana nak dapat kepentingan akhirat. Itu yang dikatakan hubbu fillah, kasih, sayang, cinta kerana Allah. Tapi kalau sebab kerana kepentingan dunia, bukan kerana Allah, itu kerana dunia. Tak termasuk dalam kelebihan yang kita bacakan dalam hadis Nabi tadi. Baik. Misalnya, seseorang yang mencintai gurunya, sebab dengan guru itu ia memperoleh ilmu pengetahuan serta memperbaiki amalannya, dan tujuan utamanya ialah dengan ilmu pengetahuan dan amalan yang dilakukan itu dapat memberi kebaikan kepadanya di akhirat nanti. Jadi kita kasih kat guru kita. Pasal apa? Guru ni bagi ilmu, bagi bimbingan yang boleh menyebabkan kita ni jadi orang baik. Maka kita kasih kepada orang macam tadi kerana Allah, sebab dia kasih kerana kepentingan akhirat, bukan kepentingan dunia. Tapi kalau kasih kat guru pasal apa? Guru ni pemeriksa ketah ni, SPM apa ni, kalau kawan dengan dia nanti dapat SPM, dapat soalan bocor. Kalau macam tu bukan kerana Allah, kerana dunia. Awak tak? Yang pentingnya biar matlamat kita tadi kepentingan akhirat, bukan kepentingan dunia. Dan untuk kepentingan dunia boleh tak? Tak salah, tapi bukan kerana Allah. Tak termasuklah al-hubbu fillah, tidak termasuk dalam berkasih kerana Allah. Tak salah. Tak. Untuk kepentingan dunia, tapi dah tak termasuk, tak dapat kelebihan al-hubbu fillah tadi, tak masuklah. Jadi biar kita buat ni benda-benda yang sampai kepada akhirat. Baik, orang yang sedemikian inilah yang termasuk dalam golongan para pencinta yang bertujuan untuk mencari keredaan Allah. Jadi dia berkawan, siapa pun dia berkawan, tak, tujuan dia untuk kepentingan akhirat. Tu baru nama berkasih, berkawan kerana Allah. Baik. Demikian pula seseorang yang mencintai muridnya, sebab kepada muridnya itulah ia dapat mencurahkan ilmu pengetahuannya, dan dengan perantaraan murid itu pula ia memperoleh darjat atau tahap sebagai pengajar atau guru. Guru yang sedemikian yang disebut mencintai orang lain untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Guru pula pasal apa? Dia kasih kepada murid dia, kerana murid dia adalah dia dapat menyampaikan ilmu agama. Kemudian murid jadi baik, beramal pula dengan amalan hak dia ajar ni. Bukankah guru tu mendapat kelebihan pahala amal jariah? Iaitu anak murid dia ikut pendoman hak dia bagi, anak murid jadi baik disebabkan dia.
Disebabkan ilmu hak dia bagi, anak murid jadi baik sebagainya, dia mendapat pahala, dia kasih kepada anak murid. Jadi kerana tujuan tadi, itu juga termasuk kasih kerana Allah. Al-hubbu fillah. Nampak tak? Tapi kalau pasal apa? Pasal nak cari kemasyhuran, orang main murid aku ni hebat aku ni. Tak, kerana mencari kemasyhuran, itu bukan kerana Allah dah, kerana dunia. Nampak tak? Kerana dunia. Baik. Sebab tu tuan-tuan, antara perkara amal jariah ni, tak, 3 perkara. Iza mata bani Adam, iza mata bani Adam inqata'a amaluhu. Apabila mati anak Adam, maka terputus amal dia. Inqata'a amaluhu illa min thalas, melainkan 3 perkara. Bila mati anak Adam, terputus amalannya. Amalan siapa hak terputus? Amalan hak mati. Iza mata banu Adam, bila mati anak Adam, anak Adam hak mati ni, bila mati, inqata'a amaluhu, maka terputus amalannya. Amalan siapa? Amalan anak Adam hak mati itulah. Dah mati nak buat amal apa lagi? Ke ada orang mati duk beramal? Nah, orang mati nak sembahyang kat di masjid ni, sembahyang jenazah. Lepas zuhur nanti kita ada sembahyang jenazah. Bila pun azan zuhur, elok nak sembahyang zuhur, mayat hak dalam keranda tu keluar nyok bangkit. Nak pergi mana nak sembahyang zuhur sama? Ada? Itu bukan mayat, orang hidup pengsan je. Oh, kalau mayat baru sembahyang pengsan, orang hak hidup pengsan. Pengsan tu hantu. Jadi bila mati anak Adam, tak adalah amalan lagi, amalannya terputus, melainkan 3 perkara. Nah, 3 ni, walaupun dia mati, amalan dia hidup. Hidup apa pula? Maksudnya pahala amalan tu hidup. Siapa dia tuan-tuan? Sedekah jariah, sedekah jariah. Kita ambil duit, buat masjid ke, madrasah ke apa ke, selagi orang guna, selagi tu pahala sampai. Nampak kipas ni rosak ni tak apa, kipas ni saya sponsor, beli kipas baru, ganti. Selagi kipas dia berpusing dan orang hak dalam masjid dapat kesenangan sebab kipas tu, pahala dapat kat dia, walaupun dia dah mati dah. Nampak tak? Dia panggil sedekah jariah. Lagi ilmun yuntafa'u biha, ilmu yang bermanfaat. Ajarkan orang lain tu dengan sebab ilmu hak kita bagi, orang tu amal ilmu tu. Selagi orang tu duk amal, dia amal tadi berpunca daripada kita hak ni, si mati ni, masa dia hidup, dapat pahala kat dia, dapat pahala. Masya-Allah. Ni yang kata guru dia kasih kepada anak murid. Pasal apa? Guru ni akan dapat pahala nanti disebabkan amal anak murid, kerana anak murid beramal dengan ilmu hak dia ajar. Maka dia kasih kerana anak murid, kerana tadi itu kerana Allah, sebab dia kasih tadi untuk tujuan akhirat. Nampak tak? Yang ketiga, anak waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada bapa dia. Anak tadi jadi soleh kerana didikkan ibu bapa, dapat pahala dah, doa lagi sampai lagi dia. Cuma hadis ni tuan-tuan, ramai orang yang salah faham hadis ni, yang mengatakan hadis ni menunjukkan amalan orang hidup yang hadiahkan ke mati tak sampai. Ni orang yang tertipu, tak faham hadis. Tu Nabi sebut bila mati anak Adam terputus amalan. Yang terputus tu amalan si mati, bukan amal orang hidup. Amaluhu ni siapa? Tadi ibnu Adam, anak Adam hak mati tu. Ada pun orang hidup, kita hidup ni ambil duit, masuk tak tabu, ya Allah, sampaikanlah pahala sedekah ni ya Allah kepada arwah ibuku, masuk, ataupun kawanku hak baru meninggal, masuk, sampai dengan sepakat ulama, asalkan kita ikhlas. Sepakat ulama. Datuk Nabi kata terputus, hak terputus tu amalan si mati, bukan amal orang hidup nak dihadiahkan kepada si mati. Tu kena faham tu. Pasal ramai orang tak baca hadis ni, dia kata tak sampai. Ni orang jahil. Bukan saya kata tuan-tuan. Dalam kitab Aqidah Tahawiyah tersebut, Aqidah Tahawiyah ni akidah salaf. Akidah salaf. Kalau kitab Melayu, perisai bagi sekalian mukallaf, kitab Melayu. Itu akidah salaf. Akidah salaf juga mengatakan sampai. Mari golongan Wahabi yang mendakwa dia salah kata tak sampai, kata dia salah, tipu.
Salah apa? Bukan salah. Salah. Salaf sampai. Doa, sedekah, istighfar, sepakat ulama kata sampai. Cuma ibadah badaniah ni yang berbentuk fizikal seperti zikir, tahlil, bacaan Quran, khilaf ulama. Jumhur ulama kata sampai. Bila berlaku khilaf ulama, pasal bergaduh. Orang kata tak sampai, ada pandangan, tak payah buat. Orang yang kata sampai, pandangan jumhur, tak saya bergaduh. Bid'ah. Tu bangang. Benda khilaf dikatakan bid'ah, bangang namanya. Nampak tak? Jadi saya sebut ni kebetulan ada perkara-perkara ni ada, dan kebetulan kita kaitkan dengan hadis tentang kelebihan ilmu yang bermanfaat. Apapun, hadis ni bukan hujah untuk mengatakan tak sampai pahala si orang yang orang hidup kepada si mati. Bukan. Kalau kita nak kata hadis ni menjadi hujah tak sampai pahala orang hidup kepada si mati, maka hadis ni akan bertentangan dengan banyak lagi ayat Quran dan hadis sahih yang lain. Contoh sebagai contoh tuan-tuan, masalah sedekah. Hadis Imam Bukhari, Sahihain Imam Bukhari, Imam Muslim. Seorang lelaki meninggal, jumpa Nabi, wahai Rasulullah, ibu bapa aku meninggal dunia, adakah sampai pahala sedekah kalau aku bersedekah untuk dia? Nabi jawab, ya, sampai. Naam. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Adakah ibu aku akan dapat pahala kalau aku bersedekah untuk hadiah kepada dia? Naam, ya, kata Nabi. Hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim tu. Jadi kalau kata nak pakai hadis tu kata tak sampai, hadis ni akan bercanggah pula dengan hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Mana mungkin bercanggah? Yang sebenarnya kamu tak faham hadis. Yang kata terputus itu amalan anak Adam hak mati tu, bukan amalan orang hidup yang hadiah kepada si mati. Hak tu lain. Kalau orang amalan orang hidup hadiah kepada si mati tak sampai, maka tak bergunalah kita sembahyang jenazah. Dalam sembahyang jenazah ada doa kepada si mati, Allahumma ghfirlahu warhamhu, ada doa si mati. Nampak tak tu? Tak gunalah. Malahan hadis hadis Abu Daud, hadis yang sahih, Nabi sebut istaghfiru li akhikum, mohonlah keampunan kepada saudara kamu dalam kubur ni. Ya, was'aluhu tasbit, mohon keteguhan imannya, fa innahu al'an yus'al, dia sekarang sedang disoal. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Kalau tak sampai, ni hadis Nabi suruh ni. Takkan Nabi suruh buat benda hak sia-sia. Nampak tak tuan-tuan? Jadi isu tu tak payah bergaduh. Hak orang bergaduh tu bangang. Slow sikit pasal benda khilaf. Apa nak bergaduh benda khilaf? Tak nak buat sudah. Baik, selesai. Saya masuk kitab kita ni. Bahkan seseorang yang suka menyedekah hartanya kerana Allah, bukan untuk menunjuk-nunjuk dan riak, suka menjemput para tetamu lalu menjamu mereka dengan berbagai makanan yang lazat-lazat serta yang aneh masakannya yang dilakukan semata-mata kerana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ia suka kepada tukang masak yang pandai kerana teliti dan baik cara masakannya, maka orang itu pun termasuk dalam golongan pencinta untuk mencari keredaan Allah. Nampak tak? Orang yang suka bersedekah, sedekah tu kena Allah lah, bukan menunjuk. Kita suka kat orang bersedekah. Pasal apa? Dia ni suka bersedekah. Kita kawan dia, kita pun rasa dengan tangan nak bersedekah. Itu juga dikira berkasih kerana Allah. Tapi kalau sedekah tu, panggil akhbar 100,000. Tak salah kalau kita buat macam tu kerana nak mendorong orang lain bersedekah. Tapi masalahnya, kita yakin selamat tak hati kita daripada riak tadi? Bimbang panggil akhbar tadi kerana kita ni riak. Kalau riak bukan kerana Allah dah. Nampak tak? Tu. Selain itu, termasuk juga dalam golongan ini, golongan pencinta kerana Allah ini, orang yang mencintai seseorang yang suka menyampaikan sedekah atau zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ia mencintainya kerana Allah. Demikian pula seseorang yang mencintai pembantunya yang membantu dirinya untuk mencuci pakaian atau membersih lantai rumah atau memasak makanannya. Kemudian dengan demikian itu ia dapat mencurahkan ilmu, pengetahuan serta amalan solehnya, dan maksud
Dan maksudnya menggunakan pembantu untuk menjalankan tugas-tugas tadi adalah untuk terus menerus dapat beribadah. Itu juga termasuk di dalam golongan orang yang mencintai kerana Allah. Kita suka kepada orang ni pasal apa? Orang ni suka bersedekah, dan dia ni bersedekah ikhlas. Kita tahu dia sedekah ikhlas. Mana tahu dia sedekah, tanya orang tak ada, dia sedekah macam tu. Tiba-tiba satu hari ternampak, kita ternampak contoh. Memang kita tahu dia ni tak pernah ungkit pun sedekah dia, tak pernah cakap pun. Kita kasih kepada dia tadi pasal apa? Pasal dia baik kat kita? Bukan kerana dia orang baik. Kasih kat dia dikira kasih kerana Allah. Sama juga kasih kepada pembantu, bukan orang lain, pembantu rumah aja. Pasal apa kasih kepada pembantu? Bibit lawak, bukan lawak. Bukan awet cun, bukan. Pasal kerana ada pembantu ni lah kita nak beribadah senang. Pakaian kita dah bosok elok dah, nak pergi solat. Jadi kita dengan sebab ada dia, kita nak beribadah pun senang. Jadi kita kasih suka kepadanya. Kerana apa? Kerana dia memudahkan jalan kita untuk beribadah kepada Allah. Itu juga nama cinta kerana Allah, kasih kerana Allah. Payah dah tuan tak? Makna pembantu rumah pun kena kasih juga lah. Tapi kasih kerana Allah lah. Dah, bukan kasih buat isteri nombor dua. Sementara itu, seseorang yang mencintai orang yang memberinya nafkah dari hartanya dan mencukupi pakaian, makanan serta tempat tinggalnya, dan juga segala keperluan yang diperlukannya dalam kehidupan dunia. Dan maksudnya ialah bahawa dengan demikian itu ia dapat memusat perhatian dan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu pengetahuan atau melakukan amal soleh yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Maka orang ini pun termasuk dalam golongan mereka yang mencintai kerana Allah Ta'ala. Seseorang yang mencintai orang yang memberinya nafkah dari harta dia. Apa tuan-tuan? Suami isteri ya. Kasih pada suami isteri pasal apa? Pasal kita dapat melepaskan nafsu. Tak. Pasal dengan sebab dia ada kita dapat zuriat. Dengan ada isteri ini kita dapat senang beribadah. Contoh, kalau begitu kasih tak di kerana Allah. Tapi kalau kasih hanya kerana dia isteri kita, dapat melepaskan nafsu kepada isteri kita, tak, pada masa yang sama kita nak buat ibadah, isteri kata tak payah pergi masjid bang, air sunyi lah, seorang-seorang takut katak bawah meja. Tak. Kalau macam tu, ingat baik-baik ayat Quran sebut sesungguhnya sebahagian daripada isteri kamu, anak kamu tak, aduwal lakum. Quran sebut sebahagian di kalangan mereka itu musuh kamu. Quran sebut tu sebahagian anak isteri ni aduwal lakum, adalah musuh kamu. Pasal apa musuh? Dengan sebab mereka kita masuk api neraka. Kalau begitu kita kasih kepada dia, rupa-rupa kasih tadi bukan kerana Allah dah, kerana dunia, kerana nafsu. Buktinya isteri yang menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah. Nak pergi masjid tak bagi, nak bangkit sembahyang tahajud dia pun pegang leher kita. Tak payahlah bang, air sejuk lah. Tak. Jadi tak jadi tahajud. Tak. Kita nak pergi sembahyang Jumaat tak bagi, nak buat ni tak bagi. Kalau macam tu lah, dia akan menjadi aduwal lakum, musuh kamu. Musuh macam mana? Dengan sebab isteri kamu masuk api neraka. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, biar kita jadikan isteri ni tuan-tuan tak memudahkan jalan ke syurga, kita pun kasih kepada isteri kerana isteri memudahkan kita ke jalan syurga, baru dipanggil kasih cinta kerana Allah. Nampak tak? Cerita dia senangnya. Kita cinta ke seseorang ni pasal apa? Kerana kepentingan akhirat. Semua tu termasuk al-hubbu fillah. Tak, bukan kerana kepentingan peribadi atau kepentingan dunia semata-mata. Tu je kunci dia. Nak cerita panjang-panjang lebar ni, kunci situ je. Cuma Imam Ghazali ni dia panjangkan, dia bagi contoh yang panjang supaya kita boleh lebih faham. Tapi formula dia tadi je, kasih kepada seseorang semata-mata kerana manfaat akhirat, kerana tujuan akhirat, yang sampai ke akhirat tu baru termasuk dalam cinta kepada Allah.
kasih kerana Allah. Baik, sikit lagi. Orang-orang salaf dahulu, sebahagian di antara mereka itu ada yang segala keperluannya ditanggung dan dicukupi oleh hartawan, dan mereka yang berkemampuan. Maka kedua belah pihak tadi, baik yang memberi kegembiraan atau yang diberi kegembiraan, adalah termasuk di dalam mereka yang saling mencintai untuk keredaan Allah. Ada tuan-tuan, orang salah dahulu kala, orang miskin tapi dia kuat ibadah. Dia miskin tapi kuat beribadah, kuat belajar. Kerana kuat belajar, dia tak sempat mencari harta, cari sekadar untuk keperluan saja, lebih tak ada. Maka tiba-tiba ada orang kaya tengok orang ni kuat belajar, tak sempat nak berniaga sebagainya, dia pun tolong bagi nafkah kepada orang kawan ni. Pasal apa bagi nafkah ni? Sebab dengan nafkah ni lah kawan ni boleh belajar, boleh beribadat. Sekurang-kurangnya aku membantu dia untuk beribadah. Jadi dia kasih kepada orang ni sekarang tadi, itu juga termasuk kasih kerana Allah. Tuan-tuan, kita nak belajar ilmu, nak mendalam ilmu agama tak sempat, dah tua ustaz. Nak menghafal Quran tak larat. Tiba-tiba ada siapa kau anak-anak tahfiz, contoh menghafal Quran, belajar ilmu agama, ada hak miskin, kita pun support mereka. Pasal apa support mereka ni? Bulan-bulan bagi. Katakah kena pasti ni orang budak ni belajar tahfiz, contoh belajar tahfiz, belajar fiqh sebagainya, belajar agama, dan keluarga yang miskin, memang miskin sungguh-sungguh, kita pun tolong bagi setiap bulan, bagi berapa ratus ringgit. Yuran dia saya bayar, orang belajar yang yuran 300 ringgit sebulan kita bayar. Contoh, pasal apa kita bayar tadi? Kerana kasih kerana akhirat, iaitu mudah-mudahan budak mendapat belajar agama, aku dapat tumpang. Nampak tak? Aku dapat tumpang pahala kerana membantu orang ni belajar ilmu agama, hafal Quran dan sebagainya. Hak ni pun tuan-tuan termasuk al-hubbu fillah, kasih kerana Allah. Nampak tak? Bukan kerana tujuan keduniaan. Budak ni kalau pandai nanti dia boleh aku jadi ambil bekerja tempat aku, jadi bisnes aku lebih tinggi, lebih meluas. Kalau begitu tujuan dunia. Nampak tak? Maka bukan hubbu fillah. Biar tujuan kita kerana balik-balik sampai kepada akhirat, baru hubbu fillah, kasih kerana Allah. Gitu. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Setakat dulu saya sambung seperti ini. Setakat ini saya sambung sikit fatwa-fatwa semasa dan sebelum tu saya buka soalan. Kalau ada soalan, ada apa-apa soalan? Ada? Tak ada. Baik, kalau soalan saya saya bacalah satu fatwa semasa sebagaimana biasa. Hujung ni isyak belum? Hukum bersalaman antara lelaki dan perempuan, saya dah baca belum? Hukum bersalaman antara lelaki dan perempuan. Dah? Belum? Sudah kah? Belum? Sudah? Ada hak gila jangan tak dengar. Sudah? Tak tahu. Saya baca. Kalau tuan-tuan rasa sudah dengar, angkat tangan. Isu bersalaman tuan-tuan, ni fatwa Syekh Atiyah Saqar. Fatwa Syekh Atiyah Saqar, ketua Lajnah Fatwa Universiti Azhar Mesir, ulama hebat tuan-tuan. Baik, orang tanya ni, apa hukum bersalaman antara dua jantina yang berlainan? Bersalaman laki-laki perempuan yang bukan mahram. Syekh jawab, al-musafahah, bersalaman antara dua lelaki perempuan yang aznabi, iza kanat bihai, sekiranya berlapik, fala mani'a minha, maka tiada halangan. Kalau ada berlapik pakai sarung tangan, maka tiada halangan katanya. Adapun sekiranya tanpa lapik, fahiya mamnu'ah, maka dia dilarang. Bersalaman, salam, jabat salam tu, bukan assalamualaikum, itu ucap salam, berjabat tangan, bersalaman. Kalau berlapik tiada halangan, kata Syekh. Kalau tanpa lapik maka dia dilarang.
Dalilnya hadis yang hadis-hadis Nabi yang menunjukkan Nabi tak pernah bersalaman dengan perempuan dalam bai'ah dan juga dalam perjanjian. Kita bagi laluan kepada azan sekejap, saya sambung 5 minit lepas azan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama sikit 5 minit insya-Allah. Baik. Jadi bersalaman, berjabat salam antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram tanpa berlapik adalah perkara yang dilarang. Dalilnya antara dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah, bahawa seorang perempuan bernama Umaymah binti Ruqayyah pernah datang kepada Nabi dan untuk berbai'ah kepada Nabi, sumpah setia. Bai'ah maknanya sumpah setia. Jadi sahabat laki-laki bersumpah setia berjabat salam. Orang laki-laki berjabat salam dengan Nabi untuk mengadakan bai'ah, sumpah setia. Jadi ada perempuan Ansar nama Umaymah ni datang dekat Nabi, ulur tangan nak bersalam untuk sumpah setia. Halumma nubayi'uka, kata dia. Qala la.
ai safihna, mari kami pun nak bersalam juga, kata perempuan. Jawab Nabi, inni la usafihun nisa, aku sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan perempuan, kata Nabi. Innama qawli li mi'ati mar'ah ka qawli li imra'atin wahidah, ucapan aku untuk 100 orang perempuan sama saja ucapanku untuk seorang perempuan. Maksudnya cukuplah kamu bai'ah dengan cara ucapan, tak payah salam. Baik. Dalam hadis yang lain, hadis Sayyidatina Aisyah, hadis Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, wallahi ma massat yadu Rasulillah yadam ra'ati qat, demi Allah, kata Aisyah, tangan Nabi tak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahram selama-lamanya. Ghaira annahu yubayi'hunna bil kalam, Nabi berbai'ah pun dengan ucapan, dengan kalam, bukan dengan berjabat tangan. Hadis sahih Imam Muslim. Baik. Jadi kata Syekh Atiyah Saqaf, fa huwa lam yusafihun nisa bidun ha'i fi amriha min jiddan. Nabi tidak bersalaman dengan orang perempuan ni dalam urusan yang penting, dalam urusan bai'ah tu. Bukan salam biasa tu, bai'ah, sumpah setia. Nabi tak bersalaman. Maka bagaimana pula bersalaman dengan keadaan biasa? Tentu Nabi tak buat. Lagi-lagilah Nabi tak bersalaman. Baik. Baki lagi, Syekh kata dilarang. Larang ni haram ke makruh? Disebut mamnu'. Kata Syekh Atiyah Saqaf, dan darjat larangan di sini, larangan berjabat salam di sini, hiyal hurmah, adalah haram. Mengikut pendapat jumhur ulama. Jadi yang kata bersalaman laki-laki perempuan tanpa lapik ni dilarang, larang di sini pendapat jumhur ulama, larangan haram. Ni pendapat jumhur ulama, haram bersalaman laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa lapik. Faham tak? Baik. Wa qala ba'duhum hiyal karahah allati la uqubata fiha. Sebahagian kecil ulama berpendapat larang di sini makruh. Maknanya tuan-tuan, ada pendapat yang dhaif yang mengatakan salam tak haram, cuma makruh. Tapi pendapat ni pendapat yang dhaif. Dan dalil pendapat hak dhaif ni, mereka berdalil dengan satu riwayat di mana apabila perempuan jumpa Nabi nak bersalaman, Nabi tak mahu bersalaman, Nabi izinkan untuk mereka berjumpa dengan Umar untuk berbai'ah kepada Umar, yakni bersalaman dengan Umar. Maka izin di sini menunjukkan bukannya haram. Ni pendapat sebahagian kecil ulama. Tetapi jumhur jawab, lakin hadzal hadis dhaif. Tapi hadis yang digunakan pakai oleh pendapat sebahagian kecil ulama ni, hadis tu hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Bila hadis yang lemah tak boleh dijadikan hujah. Maka nak jadi hujah pendapat jumhur, iaitu haram. Tapi kalau ada orang nak pakai pendapat hadis ni, tak ada kata apa, pasal mesti ada pandangan sebahagian ulama yang kata boleh makruh. Jadi kita berlapang dada, biar kalau ada orang bersalaman, kita tak payah besarkanlah, pasal ada pendapat yang dhaif yang membolehkan, tapi makruh. Dengan syarat bersalaman ni tanpa syahwat lah. Kalau bersalaman dengan syahwat, sepakat ulama kata haram. Hak pendapat yang kata makruh pun kata haram kalau bersalaman dengan syahwat. Awet cun, putih lepuk, pegang tangan, lembut tangannya, steam terus Pak Imam. Tak keluar ni. Bukan Pak Imam sini, Pak Imam lain, Pak Imam UK. Tak. Kalau begitu jadi haram sebab dengan syahwat. Baik, selesai. Itu berkaitan dengan hukum bersalaman. Sebab tu tuan-tuan, fatwa Syekh Qadawi, saya baca fatwa Syekh Qadawi pun sama, disebut macam ni. Dia sebut sama. Sebab kata Syekh Qadawi, kalau orang perempuan, sebab itu kita jangan mulakan salam. Sebab pendapat jumhur ulama kata haram. Tetapi kalau perempuan menghulurkan tangannya kepada kita, kata Syekh Qadawi lah, Syekh Qadawi sebut, kalau sekiranya dengan sebab kita tak sambut salam dia tu menyatukan maruahnya, maka bolehlah ambil pendapat yang dhaif tadi. Tapi kalau boleh elak, itu hak terbaik. Faham tak tu? Itu yang terbaik. Contoh, minta maaf lah saya ada semayang, contoh, dia tak aib ya. Orang lain pun tak dengar pun tak aib. Tak aib. Tapi kalau kita tu bergantung kepada keadaan orang tu lah.
Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hukum berkaitan dengan masalah musafahah, berjabat salam. Ammal qublah fahiya muharramah biduni khilaf. Adapun hukum kucuk, tahu kucuk, cium, cium ada kucuk, maka dia adalah haram tanpa khilaf ulama. Nampak? Tiru orang putih jumpa di pejabat apa, contoh usaha pejabat, kucuk, cium pipi, 2 kali, pipi kanan kiri, 3 orang putih, Mak Saleh tu. Perbuatan tu haram tanpa khilaf ulama. Sepakat ulama kata haram. Dalilnya hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Nabi sebut ditulis kepada anak Adam dosa-dosanya daripada perbuatan zina. Panjang hadis tu. Zina mata ialah memandang yang haram, zina telinga dengar yang haram, zina lidah bercakap yang haram, zina tangan pegang yang haram, zina kaki melangkah tempat yang haram. Dalam hadis sebut wal famu yazni wa zinahul qubl, dan mulut juga berzina. Zina mulut adalah kucup ataupun cium perempuan yang bukan mahram kita. Melainkan perempuan tu baby, belum balik lagi, ada anak kawan kita baby, cium tak apalah, jangan steam sudahlah. Steam juga cium baby pun apa punya orang. Kalau macam tu tak boleh, haram cium. Kalau sampai jadi syahwat. Anak-anak tak percaya sembahyang, tapi perempuan yang bukan mahram kita haram dengan sepakat ulama. Baik. Kemudian ada pun berkaitan dengan masalah salam, ucapan salam antara lelaki, seorang lelaki dengan seorang perempuan. Jalan jumpa seorang lelaki perempuan jalan lalu. Assalamualaikum. Boleh tak? Bagi salam. Salam mengorat. Tak? Baik. Hak ni tuan-tuan, pendapat sebahagian ulama kata haram, dan dia berhujah dengan dalil riwayat Ibn Jauzi yang menyebut laisa lin nisa salamun wal alaihinna salam. Tiadalah bagi perempuan salam, dan salam kepada mereka tak ada. Yang ni hadis ni merujuk kepada lelaki yang salam kepada perempuan yang ajnabi. Tapi walau bagaimanapun ini pendapat yang dhaif sebahagian kecil ulama. Pendapat jumhur ulama, in kana hunaka fitnah bisalam la yajuz ibtida. Kalau menimbulkan fitnah dengan memberi salam tadi, maka tidak harus kita memulakan salam dan tak wajib menjawabnya. Kalau seorang sama seorang jumpa tepi jalan tu, kalau bagi salam tadi timbul fitnah, Assalamualaikum. Ya betul. Waalaikumsalam. Tiba-tiba suami perempuan lalu. Siapa dia? Marah lah. Fitnah. Kalau timbul fitnah tak boleh. Haram. Kalau timbul fitnah. Tapi kalau tak timbul fitnah, contoh makcik dalam kita, jiran kita, makcik tua dah, timbul fitnah. Tak timbul fitnah, tak apa. Pendapat jumhur ulama kata kalau menimbulkan fitnah haram bagi salam. Kalau tak menimbulkan fitnah tak mengapa. Seumpama perempuan tu perempuan yang tua, maka bagi salam tak timbul fitnah, boleh, harus. Bila harus salam maka jawab wajib. Tapi bila harus memberi salam tu tak harus, tak haram, jawab salam tak wajib. Perempuan lalu tepi jalan, laki-laki, Assalamualaikum. Apa hukumnya? Timbul fitnah. Bila timbul fitnah tak wajib perempuan jawab, diamlah. Tak jawab salam dosa, tak berdosa. Tak berdosa pasal timbul fitnah. Melainkan perempuan ramai. Ini kalau seorang lelaki dengan seorang perempuan. Tetapi kalau sekiranya salam tadi kepada jemaah perempuan yang ramai, yang mana tak timbul lagi fitnah, fahuwa jaizun, dia adalah harus, bahkan sunat dan wajib dijawab. Macam sekarang lah, saya bersalam Assalamualaikum, saya berceramah, perempuan ramai, maka tak timbul fitnah, maka wajib jawab. Bukan semua, seorang jawab gugurlah kewajipan yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir sekali tuan-tuan, kalau sekiranya kucup itu haram dengan sepakat ulama, kalau peluk mu'anaqah dia panggil, pasal mu'anaqah, peluk, haram tak? Haram dengan sepakat ulama. Cium pipi tu haram sepakat ulama. Peluk ni satu badan rasa, nampak tak? Satu badan rasa
haram dengan sepakat ulama. Sebab tu kalau ada orang kata tak apa, ni isteri pemimpin, dia ni ibarat ibu, lagipun yang dia peluk tu rakyat dia ibarat anak, kepala otak hang. Siapa kata macam tu? Ada ulama kata macam tu tak? Tak ada. Sepakat ulama kata haram. Maka tak payahlah kita nak memandai-mandai mengubah hukum Allah Ta'ala. Takut-takut disebabkan kita menghalalkan yang haram, rosak akidah kita. Sebab tu tuan-tuan, dalam isu halal haram ni tuan-tuan, kita kena ingat tak, antara perkara yang merosakkan akidah, menghalalkan perkara yang haram dengan syarat benda tadi benda yang sabit berdasarkan Quran dan hadis. Yang kedua, benda yang disepakati oleh ulama. Kalau berlaku khilaf, tak apa, kita bertikai. Boleh ambil pendapat pertama, pendapat kedua, boleh. Tapi kalau sepakat ulama kata haram, tiba-tiba kita kata halal. Dan benda tu syarat yang ketiga, maklum bid-darurah, diketahui secara umum. Tiba-tiba kita kata halal, sedangkan benda ni haram dengan sepakat ulama berdasarkan Quran dan hadis dan maklum bid-darurah, jadi kafir. Nampak tak? Jadi sebab tu tuan-tuan, halal haram ni jangan kita pandai-pandai. Kalau tak tahu, diam, tanya orang yang lebih mengetahui. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la hawlana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.